Apabila orang bercakap tentang BPD atau Borderline Personality Disorder, mereka sering bercakap tentang ekspresi luarannya. Perkara seperti menjadi impulsif atau kecenderungan untuk tergesa-gesa bertindak mengikut kehendak hati, kesukaran dalam perhubungan, cepat merasa marah, cenderung untuk melenting atau bergaduh, mencederakan diri sendiri, melakukan perkara-perkara yang boleh terlihat secara luaran. Ini adalah tanda-tanda yang ramai orang kenal pasti ada pada pesakit BPD. Walau bagaimanapun, kebanyakan orang tidak bercakap tentang simptom quiet BPD iaitu perkara seperti kelakuan yang mencederakan diri sendiri, kemurungan yang mendalam, bergelut dengan harga diri. Dan itulah yang akan kita bincangkan hari ini. Tanda-tanda quiet BPD. Yang pertama adalah merasa jiwa kosong, keseorangan, atau numb, hampir sepanjang masa. Ketidakhubungan antara otak dan badan ini bermakna walaupun kita sedang melalui sesuatu, kita benar-benar tidak merasa apa-apa kerana kita terlalu merasakan sesuatu dengan emosi yang terlalu kuat. BPD mudah digambarkan seperti mangsa yang melecur secara emosi kerana jika anda melecur, sedikit sentuhan ringan adalah sangat menyakitkan. Apa-apa kekecewaan, apa-apa kesakitan yang seseorang boleh rasai secara emosi, yang kita rasai mungkin 10 kali ganda lebih daripada apa yang orang biasa rasakan. Jadi otak kita memilih untuk memutuskan hubungan dengan badan kerana ia berasa lebih baik dan lebih selamat. Nombor 2 ialah kita berasa seperti kita tidak wujud atau seperti kita tidak benar-benar tahu siapa kita. Apabila kita bergelut dengan BPD, kita terlalu takut ditinggalkan sehingga kita sentiasa menyenangkan orang lain, kita lakukan banyak perkara untuk memastikan orang sentiasa ada di sekeliling kita. Dan kelakuan itu boleh bermakna bahawa kita melihat untuk memenuhi cuma keperluan luaran kita. Jadi kita mungkin tidak tahu siapa kita sebenarnya. Kita tidak meluangkan masa untuk mengenali diri sendiri atau berhubung dengan apa yang sebenarnya berlaku. Ia juga berkait rapat dengan dissociation. Jika kita terpisah daripada realiti kita, walau hanya sedikit, untuk melindungi kita daripada apa yang berlaku, kita akan bergelut untuk merasakan kewujudan kita. Tanda ketiga quiet BPD ialah tingkah laku agresif pasif. Jika anda tertanya-tanya bagaimana rupanya, ini seperti saya tidak setuju untuk keluar tapi tak bercakap apa-apa jadi saya sengaja terlambat menyebabkan orang lain juga terlambat. Kita juga boleh bersikap sarkastik seperti memberi pujian yang berbau penghinaan. Seperti berkata, "Oh, anda nampak kemas hari ini jauh, lebih kemas dari biasa." Sengaja atau berpura-pura tidak tahu seperti tidak menjawab panggilan telefon dan berkata, "Saya fikir orang yang tak dikenali yang menelefon." Tanda nombor 4 ialah mengalihkan kemarahan kepada diri sendiri. Jadi ia seperti, "Saya cuba memberitahu anda bahawa saya kecewa tanpa memberitahu anda, dan ini bukanlah komunikasi yang jelas." Ia juga melibatkan bercakap hal-hal yang negatif tentang diri sendiri, menolak perkara yang menggembirakan diri atau keperluan asas, seperti makanan, mencederakan diri sendiri dan mengasingkan diri daripada orang. Tanda nombor 5, tingkah laku impulsif. Tingkah laku ini sangat biasa ada pada pesakit BPD, seperti berbelanja berlebihan, terlibat dalam tingkah laku berisiko, menggunakan dadah dan makan berlebihan. Terdapat banyak perkara berbeza yang boleh kita lakukan secara impulsif, dan impulsif sebenarnya bermakna kita tidak memikirkan atau mengambil masa untuk membuat keputusan. Kita bertindak pantas. Tanda nombor 6 ialah kita mempunyai ketakutan yang kuat terhadap rejeksi. Dan apabila kita mempunyai ketakutan yang begitu kuat, kita memikat semua orang, melakukan apa-apa untuk memastikan mereka gembira, supaya mereka tidak membenci kita. Tetapi selalunya kita menganggap menyenangkan orang adalah cara untuk berbuat baik kepada orang lain. Walau bagaimanapun, ia sebenarnya adalah taktik manipulasi. Kita menggembirakan orang lain sebagai cara untuk menenangkan sistem kita sendiri. Kita sangat bimbang bahawa orang akan menolak kita sehingga melakukan segala-galanya untuk memastikan mereka kekal dan gembira dan tidak timbul sebarang konflik. Tanda nombor 7 ialah kita boleh bergelut dengan isolasi. Selalunya apabila kita sangat bimbang bahawa orang akan menolak, membenci atau meninggalkan kita, kita dapat merasakan bahawa lebih selamat untuk bersendirian. Juga jika kita mempunyai banyak kereaktifan emosi, dan berada di sekeliling orang lain hanya menjadikan nilai atau imej diri kita semakin jatuh. Ia boleh memburukkan lagi gejala BPD kita.
Kita tidak akan mahu berada di sekeliling orang. Kita tidak akan mahu meletakkan diri kita dalam situasi yang hanya akan membuatkan kita berasa lebih teruk. Jadi kita berfikir isolasi adalah satu-satunya cara untuk merasa selamat dan baik. Tanda nombor 8 ialah tingkah laku splitting. Kita berfikir secara hitam atau putih. Kita melihat orang sama ada sangat baik atau sangat jahat. Dan kerana mereka yang mempunyai BPD digambarkan seperti mangsa melecur emosi, bermakna apa-apa perkara kecil yang boleh berlaku kepada kita, kita merasakannya dengan sangat kuat. Seperti apabila seseorang dalam hidup kita yang kita anggap hebat, sempurna dan baik serta mereka seperti kawan terbaik kita. Dan kemudian, mungkin mereka tidak muncul untuk kita sekali atau tidak membalas panggilan kita kerana mereka sibuk. Kita merasakannya secara mendalam dan ia sangat menyakitkan. Mereka jahat. Kita tidak boleh mempercayai mereka. Mereka mungkin membenci kita atau menolak kita. Jadi kita sangat mahir dalam melarikan diri dan hilang sepenuhnya dari kehidupan orang dan memutuskan hubungan tanpa sebarang komunikasi. Tanda nombor 9, tingkah laku sabotaj diri. Walaupun keadaan berjalan baik untuk kita dan kita berasa seperti kita bergerak ke hadapan dalam kerjaya atau perhubungan kita, kita mula meneka dan berfikir sendiri, kita boleh berpusing-pusing dan berfikir, ini tidak berkesan, malah saya tidak cukup baik untuk ini, dan saya tidak layak untuk ini. Dan daripada membenarkan diri kita gembira untuk membiarkan perkara bergerak ke hadapan, kita akan bertindak dengan cara yang boleh memudaratkan kita. Terdapat pelbagai cara yang boleh kita sabotaj diri. Tetapi perkara yang penting untuk diingat ialah kita tidak sedar tentang tingkah laku sabotaj diri pada kebanyakan masa. Dan akhirnya tanda nombor 10 adalah hypervigilance, iaitu keadaan sentiasa menilai potensi ancaman di sekeliling anda. Memandangkan BPD paling kerap berpunca daripada trauma dan PTSD, kita boleh berasa lebih tenang dan gelisah dan sebarang bunyi yang kuat boleh menyebabkan serangan panik atau membawa kita ke episod disosiatif. Kita boleh sentiasa berasa sangat terbeban dan tidak berdaya. Apa-apa perkara kecil boleh menyebabkan kita kecewa,